Salam sejahtera Malaysia. Pergi ke kedai membeli sawi. Aku duk pening hari-hari. Apa punya pantun lah. Pantun itu namanya pantun tak tahu. Okey. Dari mana? Dari kampung pergi ke Pulau Teronggu. Perbicaraan Najib tetap tertangguh. Tapi kenapa mahu ditangguh? Sebab kenapa perlu ditangguh? Alah weh, itulah pantun yang pelik tapi benar. Akhirnya, sekali lagi, bicara kes Najib ditangguh lagi, ditunda lagi. Itulah saya kata. Kabar angin mungkin jadi benar. Dengan tangguh punya tangguh. Tapi kali ini tangguh kenapa? Tangguh kenapa? Kali ini kerana Syafiee demam. 30 Mei 2022 pukul 11 tengah hari tadi. Kerana Syafiee demam, bicara kes Najib Razak kerana pindah audit 1MDB ditangguh. Tangguh lagi. Entah selepas ni siapa lagi sakit. Peguam Muhammad Syafiee Abdullah mengalami demam panas dan sakit tekak. Sehingga kan suaranya serak seperti mendiang pelakon filem James Bond. Sean Connery, kata peguam memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Takkanlah sampai buat persamaan begitu, tak payahlah kot. Ini nak buat lawak apa? Justeru peguam bela Najib Razak iaitu Rahmat Haslan meminta perbicaraan laporan audit 1MDB bekas Perdana Menteri itu pada hari ini dikosongkan. Syafiee ialah peguam utama tertuduh. Katanya Syafiee mengalami demam panas dan sakit tekak. Apabila Syafiee menelpon saya awal pagi ini untuk memaklumkan perkara ini, dia kedengaran seperti Sean Connery, kata Rahmat. Halo, gitulah kot. Okey. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib kemudian memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak ada bantahan terhadap permohonan untuk menangguhkan perbicaraan hari ini. Minta IMC lah itu. Dalam undang-undang memang MC itu perlu dilayan. Tak boleh ditolak kalau memang sakit. Jadi janganlah marah-marah. Tangguh yang ini betul. Okey, tidak masalah. Connery sudah tiada. Jadi itu bukan contoh yang baik. Kemudian hakim pergi tegur pula tim Najib. Dia kata Connery sudah tiada. Jadi itu bukan contoh yang baik. Lain kali kalau kasih contoh, cari contoh yang baik. Jangan kasih contoh orang yang sudah tiada. Kata hakim perbicaraan yaitu Muhammad Zaini Mazlan. Sebelum membenarkan permohonan mengusungkan perbicaraan hari ini. Kena kena sound, baru tahu. Untuk rekod, Connery telah meninggal dunia pada usia 90 tahun pada 31 Oktober tahun 2020 yang lalu. Dah 2 tahun dah. Mahkamah kemudian menetapkan Jumaat ini bagi mendengar permohonan pihak pendakwaan untuk memanggil tertuduh bersama dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB iaitu Arul Kandasamy supaya memberi keterangan terhadap Najib. Kali ini orang kuat Najib akan melawan Najib. Perbicaraan utama juga telah ditetapkan untuk disambung semula pada 21, 25 dan 28 Oktober. Okey, Arul Kandasamy belum tentu dia melawan atau menolong. Okey, tapi dia akan jadi saksi lah. Dia akan jadi saksi. Jadi segala keterangan daripada Arul Kandasamy sama ada boleh membantu menolong Najib ataupun membuatkan Najib dalam keadaan yang berbahaya. Sebelum ini pihak pendakwaan memohon supaya Arul Kandasamy dipanggil untuk bertindak sebagai saksi terhadap ni maksudnya melawan lah kot. Terhadap Najib. Bagaimanapun pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri menyatakan mereka akan mengemukakan bantahan terhadap permohonan itu. Kenapa nak bantah? Ada sesuatu yang takut ke? Okey. Bergantung kepada kekuatan keterangan Arul, tertuduh bersama boleh diberikan pembebasan atau dilepaskan tanpa dibebaskan DNNA daripada kes jenayah. Najib didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan kepada laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi menghalang sebarang tindakan terhadapnya. Arul Kanda didakwa bersubhat dengan Najib dalam membuat pindaan itu.
Oke, pertuduhan didakwa mengikut Section 23-1 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda dan tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10.000 Malaysia yang mana lebih tinggi. Oke? Oke, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapatkan berita yang lengkap, kamu boleh masuk di malaysiakini.com dan saya teruskan sehingga habislah alang-alang. Oke? Najib didakwa sudah saya baca sebentar tadi. Pihak pendakwaan telah berhujah bahawa keputusan untuk membuat pindaan telah diambil semasa mesyuarat pada 24 Februari 2016 di pejabat Ketua Setiausaha Negara ketika itu iaitu Ali Hamzah. Perkara ini didakwa telah dilakukan untuk mengalih keluar atau mengubah bahagian tertentu laporan audit 1MDB termasuk telah menggugurkan isu kehadiran Low Tejo atau Jolo yang kini dikehendaki oleh pihak berkuasa. Dalam mesyuarat Lembaga Perkara Syarikat Pelaburan Negara itu. Satu lagi isu yang didakwa digugurkan daripada laporan audit 1MDB ialah dua penyata kewangan 2014 yang bercanggah bagi dana kekayaan negara. Selain Ali dan Arul Kandasamy, orang lain yang hadir pada mesyuarat itu ialah bekas ketua juru audit negara iaitu Amrin Buang dan bekas pegawai Jabatan Audit Negara iaitu Sa'datul Nafisah Bashir Ahmad dan bekas Setiausaha Sulit Utama Najib iaitu Syukri Saleh serta wakil daripada Jabatan Peguam Negara iaitu Zulkifli Ahmad. Okey, so kes 1MDB semakin rumit, sekarang ini akan menjadi semakin menarik walaupun semakin rumit apabila Arul Kandasamy pula akan masuk. Okey, so dengan itu disahkan bahawa bicara kes Najib kerana meminda audit 1MDB ditangguh kerana Syafi demam dan juga Hakim Mahkamah Tinggi menegur peguam kerana memberi contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik. Apabila beliau beri contoh suara si Syafi Abdullah, dia kata suaranya seperti Sean Connery yang sudah tiada. Jadi Hakim menegur, Connery sudah tiada. Jadi itu bukan contoh yang baik, kata Hakim. Jadi kalau Najib kalah dalam kes ini lagi, beliau boleh dipenjara sehingga 20 tahun mengikut satu akta, yaitu Akta SPRM 2009 Section 23-1. Beliau boleh dipenjara 20 tahun. 20 tahun. Lama tu kalau 12 tahun campur 20 tahun dah 30 tahun lebih. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.